So anytime mula. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izinnya dan rezekinya, alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada hari ini mendengar taklimat disiplin Politeknik Muazzam Shah yang akan dibentangkan dan yang akan dinyatakan oleh saya sendiri selaku pegawai disiplin Politeknik Muazzam Shah, Encik Hasnul Munawar bin Ghani. Alhamdulillah, bersyukur kita. Saya mulakan taklimat disiplin Politeknik Muazzam Shah pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada urus setia yang menjayakan program MSK pada sesi 1 2021 ini, dan saya mengucapkan tahniah kepada semua pelajar-pelajar semester 1 yang hadir ke Politeknik Muazzam Shah untuk melanjutkan pelajaran di peringkat diploma Politeknik Muazzam Shah. Alhamdulillah kamu berjaya masuk ke Politeknik Muazzam Shah dengan pelbagai bidang, dan insyaAllah kamu akan belajar selama 3 tahun dan kamu akan memperolehi diploma mengikut jabatan masing-masing. Alhamdulillah, bersyukur saya. Okey, tanpa membuang masa, saya akan menerangkan serba sedikit tentang disiplin Politeknik Muazzam Shah. Okey. Yang pertama ini yang saya pamerkan, yang kamu nampak pada slide yang telah saya sediakan dalam bentuk PowerPoint, adalah carta organisasi unit hal ehwal pelajar bagi penyelarasan disiplin jabatan. Okey. Pengarah DH54 Tuan Haji Hassan bin Ismail, kemudian dibantu oleh timbalan pengarah akademik dan juga timbalan pengarah sokongan akademik, pegawai hal ehwal pelajar, kemudian pegawai hal ehwal pelajar untuk kebajikan dan disiplin Encik Syahmi bin Muhammad Zahir, dan anggota-anggota saya seterusnya. Ini adalah carta organisasi umum yang kamu kena tahu dalam sistem Politeknik Malaysia ataupun dalam sistem Politeknik Muazzam Shah. Okey, saya pergi pada slide yang kedua. Slide kedua ini merupakan carta sebenar untuk organisasi pegawai disiplin yang diterajui oleh Encik Muhammad Iskandar bin Abu Tohib selaku timbalan pengarah sokongan akademik, dan dibantu oleh Encik Syahmi bin Muhammad Zahir selaku pegawai hal ehwal pelajar kebajikan dan disiplin. Saya sendiri, Encik Hasnul Munawar bin Ghani, merupakan pegawai disiplin Politeknik Muazzam Shah. Saya berada di jabatan JMSK, iaitu Jabatan Matematik, Sains dan Komputer. Di bawah saya adalah anggota-anggota saya ataupun pegawai yang dipanggil penyelaras disiplin jabatan. Ada 7 orang. Yang pertama terdiri daripada Encik Muhammad Faizal bin Muhammad Muslim, penyelaras jabatan JP, iaitu Jabatan Perdagangan. Kedua, Encik Muhammad Imran bin Mat Amin, penyelaras disiplin jabatan JKM, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Yang ketiga, Encik Muhammad Firdaus Muhammad Halin, penyelaras disiplin jabatan JPA, Jabatan Pengajian Am. Yang keempat, Encik Muhammad Hanifah Abdul Ghani, penyelaras disiplin jabatan JMSK, Jabatan Matematik, Sains dan Komputer. Yang kelima, Encik Muhammad Syahzifi bin Hashim, penyelaras disiplin jabatan JRKV, Jabatan Reka Bentuk. Yang keenam, Encik Nur Muhammad Fuad Farizul bin Cik Pah, penyelaras disiplin jabatan JPH, Jabatan
pelancongan. Dan yang terakhir adalah Encik Haris Fadilah Hassan, penyelaras disiplin Jabatan JTMK, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Okey, pada carta yang kamu lihat ini adalah anggota disiplin Politeknik Muazzam Shah yang ditajui oleh Encik Muhammad Iskandar bin Abu Tahib, sehinggalah Encik Syami dan sehinggalah saya sendiri, Encik Hasnul. Jadi semua pelajar semester 1 wajib dan perlu tahu penyelaras disiplin jabatan masing-masing. Kerana sahabat-sahabat saya inilah yang akan melakukan semakan ataupun spot check di dalam kelas ataupun di mana-mana terjumpa pelajar yang kami rasa perlu kami tegur dari segi pakaian dan sebagainya. InsyaAllah sahabat-sahabat saya ini akan melakukannya. Jadi saya harap tolong tengok dengan jelas carta talimat disiplin Politeknik Muazzam Shah ini dan pastikan kamu betul-betul dapat memahami dan kenal dengan penyelaras disiplin jabatan masing-masing. Okey, alhamdulillah. Kita pergi pada slide yang seterusnya. Kesalahan tidak memakai kad metrik. Seseorang yang tidak memakai kad metrik di kawasan kampus atau berurusan semasa waktu pejabat atau mana-mana program yang dianjurkan oleh Politeknik dan jika disabitkan akan dijatuhkan hukuman seperti yang tersebut di bawah. Kesalahan memakai kad metrik tamat tempoh, kesalahan merosakkan atau mengubah suai bentuk dan maklumat, kesalahan memakai kad metrik kepunyaan orang lain. Okey. Hukuman kesalahan pertama amaran dan denda RM30. Kesalahan berikutnya iaitu kedua denda RM50. Pemakaian kad pelajar adalah wajib bagi setiap masa berada dalam kampus. Ini bermaksud semua pelajar, bukan sahaja pelajar semester 1, semua pelajar Politeknik Muazzam Shah yang berada di dalam kampus wajib memakai kad pelajar masing-masing. Saya harap semua pelajar jelas dan faham wajib memakai kad pelajar masing-masing semasa berada di dalam kampus ataupun di dalam bangunan akademik. Saya harap semuanya jelas untuk penerangan yang pertama ini. Seterusnya, kesalahan pakaian serta penampilan diri. Kesalahan pertama, amaran dan denda RM30. Kesalahan berikutnya didenda RM50. Rupa diri pelajar lelaki dan perempuan dirujuk kepada buku panduan dan peraturan am pelajar Politeknik dan KPT. Pakaian jeans semasa kuliah dan bengkel tidak dibenarkan sama sekali di dalam kawasan Politeknik. Saya suka hendak menyatakan di sini pakaian jeans iaitu seluar jeans semasa kuliah tidak dibenarkan. Seulang balik, pakaian jeans semasa kuliah tidak dibenarkan. Nanti penghujung slide saya akan nyatakan kenapa pakaian jeans semasa kuliah tidak dibenarkan, dan juga kamu akan dapat melihat gambar-gambar serta potongan rambut yang saya sediakan di penghujung slide saya nanti. Saya harap kamu semua jelas. Seterusnya, pindaan Akta 174 pada 28 Disember 2007 tarikh kuat kuasa memperuntukkan bahawa
kes-kes atau kesalahan-kesalahan yang diletakkan di bawah pakaian, penampilan diri dan pemakaian kad pelajar jika diingkari boleh dikenakan denda terus iaitu kompaun tidak melebihi RM50 bagi setiap kesalahan. Pelajar dikehendaki sentiasa berkuku pendek, bersih serta tidak melebihi hujung jari dan pemakaian inai hanya dibenarkan di jari sahaja. Politeknik Muazzam Shah tertakluk di bawah pindaan Akta 174 untuk disiplin politeknik. Okey, kamu kena faham. Seterusnya, harta benda politeknik. Perbuatan merosakkan harta benda politeknik seperti perabot, peralatan dalam bilik penghuni atau menconteng dinding, notis rasmi, perkeliling rasmi atau merosakkan tanaman di dalam kampus adalah menjadi suatu kesalahan tata tertib. Seseorang penghuni pasukan yang didapati bersalah kerana merosakkan harta benda politeknik dan disabitkan kesalahan akan dikenakan tindakan seperti berikut: amaran, sesi kaunseling atau pembuangan dari institusi. Seulang balik, kesalahan pertama amaran, sesi kaunseling atau pembuangan dari institusi. Seterusnya, bahan-bahan lucah, dadah, racun, mabuk dan berjudi. Pelajar tidak dibenarkan memiliki atau ada di bawah jagaan atau kawalannya apa-apa bahan lucah, dadah, racun atau minuman keras. Kedua, pelajar tidak dibenarkan melihat atau mendengar secara sengaja apa-apa bahan lucah di dalam atau di luar kampus. Ketiga, pelajar tidak dibenarkan mengedar, membahagi-bahagi atau mempamerkan apa-apa bahan lucah untuk tujuan mendapat tanpa bayaran atau apa-apa balasan lain. Seterusnya, pelajar tidak dibenarkan memiliki atau ada di bawah jagaan atau kawalannya apa-apa perkakasan, alat, radas atau barang yang pihak berkuasa tata tertib adalah reka bentuk atau dimaksudkan untuk digunakan untuk memakan atau meminum atau menghisap atau menyedut atau memasukkan ke dalam badannya dengan jalan cucuk atau dengan apa jua cara lain apa-apa dadah atau racun. Pelajar tidak dibenarkan meminum minuman yang memabukkan atau didapati dalam keadaan mabuk di dalam atau luar kampus. Pelajar tidak dibenarkan mengurus, menganjur atau menjalani atau menyertai apa-apa aktiviti perjudian. Ingat, saya maklumkan semula, bahan-bahan lucah, dadah, racun, mabuk dan berjudi tidak dibenarkan berada di dalam kampus. Saya harap kamu jelas dengan penerangan saya. Seterusnya, seseorang yang didapati bersalah kerana memiliki bahan lucah, dadah, ditangkap dalam keadaan mabuk atau terlibat dalam judi dan disabitkan oleh jawatankuasa tata tertib Kolej Kediaman, pelajar akan dibuang dari Kolej Kediaman. Kes yang melibatkan dadah akan diserahkan kepada pihak polis. Seulang balik, kesalahan memiliki bahan lucah, dadah, mabuk dan berjudi. Seseorang yang didapati bersalah kerana memiliki bahan lucah, dadah, ditangkap dalam keadaan mabuk atau terlibat dalam judi dan disabitkan oleh jawatankuasa tata tertib Kolej Kediaman, pelajar akan dibuang dari Kolej Kediaman. Kes yang melibatkan dadah akan diserahkan kepada pihak polis.
Alhamdulillah, saya harap kamu jelas dengan apa yang saya terangkan. Di dalam Politeknik Muazzamkah, di dalam Politeknik Muazzam Shah yang saya masukkan, pernah berlaku pelajar memiliki bahan lucah, dadah, mabuk dan berjudi. Pernah berlaku di dalam Politeknik Muazzam Shah. Dan pernah juga pelajar dibuang dari kolej kediaman yang melibatkan dadah. Pernah saya hantar pelajar tersebut kepada pihak polis untuk tindakan. Jadi pelajar-pelajar semester 1, saya harap kamu jelas dengan apa yang telah saya nyatakan. Seterusnya, garis panduan pemakaian dan penampilan diri pelajar Politeknik Muazzam Shah Pahang. Pelajar lelaki sewaktu kuliah berbaju kemeja sama ada berlengan panjang atau pendek, t-shirt berkola adalah tidak dibenarkan, termasuk waktu kuliah malam. Baju perlu dimasukkan ke dalam seluar, iaitu tuck-in. Berkasut formal gelap, kulit berwarna gelap atau campuran plastik atau jenis baldu, serta bersokin. Kasut sukan tidak dibenarkan sama sekali dipakai sewaktu berada di dalam bilik kuliah. Berseluar slack panjang, jeans denim atau corduroy adalah dilarang sama sekali. Berseluar longgar dengan saiz ukur lilit kaki seluar antara 15 ke 17 inci. Seterusnya, pemakaian tali leher amatlah digalakkan. Bagi kuliah co-curriculum, polybrigade dan kelab beruniform, t-shirt berkola kosong, seluar trek dan kasut sukan yang ditentukan oleh jabatan unit berkaitan. Berbaju Melayu mesti bersongkok serta bersamping pada hari Jumaat dan amat digalakkan. Berbaju batik serta hari Khamis tidak digalakkan kerana berbaju batik hanya untuk penjawat awam sahaja. Kamu bukan penjawat awam, kamu pelajar Politeknik Muazzam Shah. Jadi berbaju batik kami tidak galakkan. Okey, dan kami harap kamu tidak memakainya sebab yang utamanya kamu bukan penjawat awam. Seterusnya, dilarang bertatu atau menulis apa-apa bentuk simbol pada mana-mana bahagian anggota badan. Dilarang memakai apa-apa barang perhiasan, cincin, gelang, rantai dan lain-lain. Dilarang menyimpan jambang janggut tidak melebihi 1 inci dan misai menutup bibir. Memakai tali pinggang yang mempunyai saiz kepala tidak melebihi 1.5 inci serta tidak berfashion. Seterusnya, saya pergi pada rambut. Rambut hendaklah sentiasa pendek, tersisir rapi dan kemas. Paras belakang tidak melebihi paras kola baju. Paras tepi tidak melebihi paras telinga dan paras depan tidak melepasi paras dahi. Sebarang fashion seperti afro, pang berekor diwarnakan dan botak tidak dibenarkan. Seterusnya, untuk pelajar perempuan pula, hanya baju kurung atau busana muslimah yang dibenarkan, termasuk waktu kuliah malam. Memakai tudung yang sempurna berserta anak tudung muslim menutupi bahagian dada. Berkasut menutup seluruh bahagian kaki serta berstokin. Bertapak rata kasutnya. Selipar terompah kasut bertumit tinggi yang runcing tidak dibenarkan. Kasut yang berladam logam yang berbunyi juga tidak dibenarkan. Dikehendaki berpakaian sopan bagi pelajar bukan muslim. Pemakaian skirt mestilah melepasi paras lutut bagi pelajar bukan muslim. Berlengan panjang atau sekurang-kurangnya 3 suku bagi pelajar bukan muslim. Bagi kuliah co-curriculum, polybrigade dan kelab menggunakan uniform yang ditentukan oleh jabatan atau unit berkaitan.
memakai uniform yang ditentukan jabatan pada hari tertentu. Berbaju batik pada hari Khamis tidak digalakkan untuk kaum perempuan seperti mana tadi saya bagi tahu, hanya kami sahaja penjawat awam perlu memakai baju batik. Pelajar tidak diperlu pakai. Pemakaian baju mesti melepasi paras punggung yang saya ulang semula. Pemakaian baju mesti melepasi paras punggung dan tidak ketat bagi pelajar bukan Muslim. Seluar slack berkain belah dan kemeja tidak dibenarkan pelajar Muslim. Pakaian tidak berfashion menampakkan bentuk tubuh tidak jarang, tidak nipis dan memakai kain dalam. Berkuku pendek, kemas dan bersih tanpa warna ataupun varnis kecuali inai pada kuku sahaja. Dilarang membuat corak sama ada menggunakan inai ataupun warna lain pada mana-mana bahagian anggota badan. Dilarang memakai barang perhiasan secara berlebihan, cincin gelang, rantai dan lain-lain. Peraturan am, pelajar tidak dibenarkan membawa kerendaan di dalam kampus. Seulang semula, pelajar tidak dibenarkan membawa kerendaan di dalam kampus. Peraturan ini adalah tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa. Atas sebab-sebab tertentu, kerendaan boleh dibawa ke dalam kampus dengan kebenaran pengarah dan tertakluk dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan disiplin. Okey, ini adalah gambar yang tadi saya nyatakan sewaktu awal-awal slide saya tentang pakaian ke kuliah, pakaian rasmi lelaki, pakaian ke kelas bengkel, pakaian ke kuliah atau masjid, pakaian ke bandar, pakaian sukan lelaki. Kamu tengok, sekiranya kamu dibenarkan pulang ke kampus untuk belajar secara face to face dalam masa yang terdekat, kamu boleh dan kamu perlu ikut seperti di lampiran 1 ini, pakaian yang kamu kena pakai sewaktu kuliah. Kalau pakaian rasmi macam mana, untuk ke bengkel, untuk ke masjid, untuk ke bandar dan untuk bersukan. Jadi untuk pelajar lelaki, rambut pula kamu tengok macam mana yang saya nyatakan sebentar tadi, tidak menutupi dahi, tidak menutup telinga, tidak melebihi kola baju. Rambut hendaklah sentiasa pendek dan kemas. Okey. Seterusnya, lampiran 3, pakaian ke kelas bengkel untuk pelajar perempuan, pakaian ke kuliah bagi bukan Islam, pakaian rasmi wanita, pakaian ke kuliah, pakaian ke bandar atau keluar kampus, pakaian sukan wanita. Kamu tengok macam mana dalam lampiran 3 ini saya nyatakan pakaian pelajar-pelajar perempuan yang perlu kamu buat dan perlu kamu ikut. Okey. Lampiran 4 saya letak sebagai pakaian rasmi pelajar lelaki dan pakaian rasmi bagi pelajar perempuan. Okey, lampiran 5 perempuan dilarang dan dibenarkan memakai selipar sandal, kasut bertutup penuh, tidak berstokin, yang dibenarkan berstokin, berseluar, memakai kain yang tidak ketat, blouse atau skirt, berseluar slack tidak diketat bagi bukan Islam, jubah yang ketat menampakkan bentuk badan, berbaju kurung tradisional, jubah yang tak ketat, perhiasan diri yang dianggap berlebihan, emas tidak digalakkan, kemeja lengan panjang bagi bukan Islam, pakaian tradisional yang tidak mendedahkan bahagian tubuh, bertudung bagi agama Islam. Lelaki pula yang dilarang dan dibenarkan memakai selipar sandal dilarang,
kena kasut bertutup penuh. Dilarang tidak berstoken, kamu kena pakai stoken, berseluar jeans, berseluar slack atau hakis, tali pinggang berkepala besar, kemeja casual tuck in, t-shirt berkola, leher bulat, rambut panjang berfashion, kemeja berbunga, bercorak, perhiasan diri, gelang, rantai dan subang tidak dilarang. Dilarang sama sekali untuk kamu memakainya. Okey, soal jawab. Saya tahu kamu akan bertanya sekiranya kamu berada di dalam kampus. Tetapi dengan keadaan yang semasa ini, COVID-19 yang melanda kita, kamu akan belajar secara online. Jadi saya harap masa belajar secara online tu, penampilan diri sewaktu belajar kelas secara online mestilah penampilan diri yang terbaik. Mestilah penampilan diri yang terbaik. Kalau pensyarah kamu suruh onkan kamera, kamu kena onkan kamera. Kemudian baju yang kamu pakai tu, penampilan diri kamu tu mestilah yang terbaik. Okey. Kalau kamu datang ke kampus Politeknik Muazzam Shah untuk face to face kelas, kamu kena ikut apa yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Okey. Soalan yang ketiga, kenapa banyak sangat? Kenapa tak boleh pakai seluar jeans? Kenapa tak boleh pakai cincin? Kenapa tak boleh pakai gelang, rantai ataupun sebagainya? Pelajar kena faham, pelajar Politeknik Muazzam Shah atau pelajar Politeknik Malaysia. Saya sebut pelajar Politeknik Malaysia sebab apa? Dia merangkumi ke semua politeknik di Malaysia. Kamu pelajar Politeknik Muazzam Shah. Semua pelajar Politeknik Malaysia dan Politeknik Muazzam Shah duduk di bawah Akta 174. Bermaksud Politeknik Malaysia menggunakan Akta 174 untuk memastikan semua pelajar berada di dalam keadaan yang selesa. Akta 174 ini juga diguna pakai oleh pelajar-pelajar matrikulasi, kolej vokasional dan sekolah. Cuma membezakannya, kamu dengan pelajar-pelajar yang boleh memakai seluar jeans ke kuliah, boleh memakai baju yang kolanya bulat dan sebagainya, pelajar tersebut duduknya di IPTA dan IPTS, mereka di bawah Akta AUKU. Bermaksud Akta AUKU itu adalah Akta University dan Kolej Universiti. Mereka semua tu di bawah IPTA dan IPTS. Itu di bawah Akta AUKU yang mereka boleh pakai. Seperti seluar jeans, pakai sandal pun boleh pakai pergi ke kelas, boleh pakai gelang, cincin, rantai dan sebagainya. Itu di bawah AUKU, di bawah Akta AUKU. Tetapi di bawah Akta 174 diguna pakai untuk sistem Politeknik Malaysia. Jadi kamu kena jelas ada dua benda yang berbeza, Akta 174 dan Akta AUKU. Saya ulang balik, Akta 174 diguna pakai dalam sistem Politeknik Malaysia. Akta AUKU diguna pakai oleh IPTA dan IPTS. Jadi tiada soal jawab, tiada argument ataupun apa-apa pertanyaan kenapa tak boleh, kenapa boleh, kenapa tak boleh. Jadi kamu kena jelas Akta AUKU dengan Akta 174. Saya ulang balik, Akta 174 diguna pakai oleh seluruh Politeknik Malaysia.
kamu jelas. Saya harap sangat kamu jelas. Jadi permasalahan kita adalah penerangan yang saya lakukan secara online ini memang ada kelemahannya berbanding kalau kita berdepan, face to face. Kamu akan nampak dan kamu akan lihat benda itu sebenarnya tidak membebankan kamu. Yang membebankan kamu adalah diri kamu sendiri apabila kamu gagal untuk mematuhi undang-undang ataupun disiplin yang telah sedia ada sejak kamu lahir hinggalah kamu belajar di sekolah rendah, sekolah menengah dan sekarang ini berada di Politeknik Malaysia, khususnya Politeknik Muazzam Shah. Saya harap Akta 174 yang kami terangkan pada kamu, khususnya pelajar semester 1, saya mengharapkan dan saya sentiasa mendoakan kamu tiada permasalahan. Bermaksud kamu tiada masalah untuk kamu belajar. Ada segelintir pelajar yang akan menimbulkan permasalahan. Itu sudah pasti. Jadi insya-Allah pelajar tu yang kami akan tackle, kami akan bantu, kami akan beri kaunseling dan sebagainya untuk dia faham Akta 174 yang digunakan pakai oleh seluruh Politeknik Malaysia. Saya harap kamu jelas dengan apa yang telah saya terangkan pada hari ini. Saya mendoakan supaya kamu sentiasa patuh. Ingat, buat yang terbaik untuk diri kamu apabila kamu berada di dalam Politeknik Muazzam Shah di bawah Akta 174. Akta ini tidak membebankan. Okey. Alhamdulillah, saya rasa bersyukur kerana kamu pelajar semester 1 berada di rumah untuk belajar online. Bermaksud kamu akan dipantau oleh kedua ibu bapa kamu. Saya bersyukur sangat. Sebaliknya, kalau kamu diminta pulang ke asrama, tinggal di asrama bersama dengan kawan-kawan, itu yang saya sangat membimbangkan. Kerana apa? Kerana akan timbullah permasalahan di asrama seperti tadi yang saya cakap. Mengambil dadah, menghisap rokok, berjudi, mabuk dan lain-lain. Sekiranya ini berlaku, saya bersama dengan anggota-anggota saya, penyelaras disiplin jabatan masing-masing dan dibantu oleh ketua fellow asrama, tidak teragak-agak untuk menangkap kamu, dan sekiranya ia melibatkan penyalahgunaan dadah, kami akan hubungi polis, IPD, IPK Rompen untuk hadir ke Politeknik Muazzam Shah untuk mengambil tindakan seterusnya. InsyaAllah perkara-perkara yang dah lepas yang berlaku dalam Politeknik Muazzam Shah telah kami ambil tindakan, telah kami bawa ke proceeding disiplin Politeknik, telah dijatuhkan hukuman. Ada pelajar yang telah dibuang pengajian, ada pelajar yang telah dibuang asrama. Jadi perkara-perkara begini saya harap tidak berlaku pada pelajar semester 1 sehinggalah pelajar semester 6. Sekiranya kamu pulang ke asrama face to face, kamu jumpa dengan orang-orang lain, sahabat-sahabat yang lain, tolong ingat kamu di bawah Akta 174. Jadi soal jawab ni, saya bagi soalan, saya jawab sendiri. Sebab kamu tak boleh nak bertanya, melainkan kamu face to face. Okey? So kalau kamu face to face, kamu nak bertanya, boleh datang berjumpa dengan penyelaras disiplin jabatan, ataupun terus ke bilik saya di Jabatan JMSK, Matematik, Sains dan Komputer. Akhir kata dari saya, selamat belajar dan fikir-fikirkanlah sebelum mengambil sebarang tindakan
yang boleh membawa sebarang kerugian pada diri anda sendiri. Saya ulang semula, akhir kata dari saya, selamat belajar dan fikirkanlah sebelum mengambil sebarang tindakan yang boleh membawa sebarang kerugian pada diri anda sendiri. Jaga SOP COVID-19 dengan sebaik mungkin. Akhir kata daripada saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.